Hello, hari ini saya Kristina Susana Datu dan kumpulan AF akan membentangkan tentang program senario di PB 10023 Principle of Management. Sebelum kita mulai dengan lebih lanjut lagi, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan saya dahulu yang terdiri daripada diri saya sendiri iaitu Kisena. Yang kedua ialah Farida Charana Rantai. Yang ketiga ialah Emilia Eva Analantit dan yang keempat ialah Justin Anna Marcos. Saya, Farida Cara, akan memulakan pembintangan ini. Soalan 1. Anda adalah pengurus sumber manusia untuk syarikat Indo Proton. Bina cara untuk mengekalkan kejayaan, pembangunan dan penyelenggaraan kaki tangan di Proton X10. Okey, pertama sekali adalah customer service. Hal ini kerana kita haruslah mengupah orang yang bersesuaian dengan bidang tersebut dan mereka pakar dalam bidang tersebut. Nombor 2 adalah survey. Survey ini adalah salah satu benda yang paling penting kita kena buat dalam pengurusan. Ianya adalah untuk mengetahui feedback daripada pelanggan kita sama ada mereka berpuas hati atau tidak dengan produk atau servis yang kita bagi kat mereka. Okey. Nombor 3 adalah membuat promotion. Seperti yang kita tahu, di era globalisasi ini, kita dapat membuat promotion di media massa seperti Instagram, Facebook dan YouTube melalui Ads. So, kita dapat menyampaikan maklumat mengenai produk kita dengan padat dan cepat. Dan yang paling penting sekali adalah cepat. Terima kasih Farida di atas penerangan itu tadi. Saya Kristina Susana Datu dan saya akan meneruskan pembintangan yang seterusnya. Nombor 4 ialah membuat laman web rasmi. Syarikat Proton X50 hendaklah menyediakan laman web rasmi untuk mendekatkan syarikat ini dengan semua orang yang melayari internet. Sekiranya pelanggan ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang kereta yang ingin dibeli oleh mereka boleh melawati laman sesawang syarikat Proton X50. Seperti yang kita tahu, tidak semua ejen syarikat ini terletak di lokasi berdekatan dengan rumah anda. Oleh itu, langkah yang terbaik adalah dengan membuat laman web rasmi supaya sesiapa saja boleh datang ke laman web, mengunjunginya dan melihat apa yang ada di dalam laman web tersebut. Nombor 5 ialah keselamatan. Setiap kereta diwajibkan untuk memiliki outstanding safety bagi mengelakkan kecederaan yang parah. Komponen yang perlu ada ialah SRS airbag. Airbags ini digunakan semasa pelanggaran untuk melindungi dan mengurangkan risiko kecederaan. Yang kedua ialah Electronic Stability Control ESC yang meningkatkan kestabilan kenderaan dalam keadaan jalan dan cuaca yang berbeza-beza dengan mengurangkan steer bawah atau oversteer. Yang ketiga ialah Autonomous Emergency Braking AEB. Brake kenderaan secara otomatik untuk mengurangkan risiko kecederaan dalam kemungkinan pelanggaran hadapan. Yang keempat ialah Adaptive Cruise Control ACC with Stop and Go. Ianya menentukan jarak selamat dari kenderaan di hadapan sehingga kelajuan kawalan pelayaran yang telah ditetapkan walaupun dalam trafik berhenti dan pergi. Yang kelima ialah 360 camera. Anda boleh mendapatkan pandangan mata burung ke sekitaran anda semasa anda meletakkan kenderaan. My name is Justin Anna Marcos from DPM 1A and I will answer the question 2. The question 2 is, Dato Karim is the head of production at Nestle Sendirian Berhad. This multinational corporation based in Malaysia that produce snack and drinking water. In the last 3 years, Nestle Sendirian Berhad saw a 30% drop sales while the production cost increased by 15%. The company is unsure what have led the company to the worst situation and what should the company done to solve the problem. As a business consultant appointed by Dato Karim, you are required to share the right decision-making process to the company management team to solve the problems that occurs in the organization. Dato Karim also asks you to compare any two group decision-making techniques that would appropriate to be applied to the company situation. Jawapan untuk soalan kedua ialah proses membuat keputusan yang tepat pada pasukan pengurusan syarikat untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam organisasi ini ialah saya akan mengenal pasti masalahnya.
Masalahnya mungkin organisasi ini tidak mempunyai tempat yang strategik untuk membuat perniagaan. Mungkin juga organisasi ini sentiasa mengeluarkan produk yang sama dan membuatkan pelanggan tidak tertarik dengan produk tersebut. Kemudian, saya akan membentuk beberapa alternatif untuk situasi ini. Alternatifnya, saya akan membuka perniagaan nested ini di negara besar lain. Ini kerana negara besar mempunyai ramai penduduk seperti bayi dan kanak-kanak yang memerlukan produk ini untuk tumbuh besaran dan kesihatan mereka. Saya juga akan menghasilkan beberapa produk baru untuk menarik perhatian pelanggan. Ini akan menjadikan mereka lebih menyukai produk ini dan menyukainya. Hai, saya Emilia Hifa Analatit, nomor listrik 20 DPM 21 F1044. Saya akan melanjutkan lagi penjelasan dalam problem senario tersebut. Terdapat teknik-teknik yang dapat dibuat dalam membuat keputusan ialah teknik kumpulan nominal, kaedah DP, dan teknik sumber syarat. Sebagai seorang perunding perniagaan, saya memilih dalam membuat keputusan ini ialah teknik kumpulan nominal, atau bahasa Inggrisnya ialah nominal groups technique, di mana teknik ini terlibat kepada semua individu yang bekerja di syarikat, dan seterusnya mereka mencari idea kepada penyelesaian masalah, dan apabila idea itu sudah selesai dan bentangkan, lalu idea itu akan direkod dan dibincangkan lebih dalam lagi kepada penyelesaian tersebut. Dalam mengatasi tersebut, yang paling dekat yang kita tahu ialah membuat jualan secara online. Contohnya mempromosikan jualan di Shopee, Facebook, dan Instagram. Hal ini dapat memudahkan orang lain mengenali produk Nestle ini dan dapat mengurangkan lagi dari penurunan jualan. Ramai remaja ataupun orang tua yang menggunakan smartphone, dan ini dapat memberikan kelebihan untuk meningkatkan lagi jualan. Kelebihan yang pertama bila mempromosikan produk di online ialah segmen pelanggan yang semakin meluas. Contohnya syarikat Nestle Sedia Berhad ini menjual produk Nestle di online dan akan melebar luas, bukan di Malaysia sahaja tetapi di luar negara juga dapat mengenali produk tersebut. Dan selain itu juga dapat mengurangkan modal awal. Contohnya syarikat Nestle Sedia Berhad membuat jualan secara online. Ini akan menjimatkan kos berbanding membuka cawangan dan keperluan asas yang paling utama ialah rangkaian internet. Seterusnya ialah kelebihan mempunyai masa yang fleksibel. Contohnya, bila secara fizikal kita terpaksa membuka kedai pada awal dan tutup lewat petang, dan ini juga mengambil masa perniagaan. Dengan ini, syarikat Nestle Sedia Berhad ini perlu membuat secara online supaya dapat meningkatkan lagi jualan. Kelebihan yang lain ialah mengurangkan risiko. Kerisauan peniaga apabila mereka terpaksa berdepan dengan sewa dan pelanggan yang semakin sedikit. Dengan berniaga di online, tidak perlu menyewa kedai dan hanyalah berniaga di hujung jari sahaja. Next slide ialah kelemahan berniaga di atas talian. Yang pertama ialah mudah untuk orang lain menyamar menjadi perniagaan sebenar. Akaun media sosial bukan milik mutlak pengguna akaun. Semuanya tertakluk kepada terma dan syarat. Contohnya seperti Facebook, pengguna ini boleh menggunakan aplikasi fashion Facebook untuk memasarkan produk dan servis pengguna. Kelemahan yang kedua ialah berlaku service down, di mana Facebook, Instagram, dan WhatsApp turut terkesan.
mereka yang bergantung 100% ini akan mengalami gangguan bisnis dan pada masa yang sama juga akan membina website untuk menggantikan kedai online. Akhir sekali dalam pelemahan ialah pemilik bisnis yang menggunakan self-team ini penutupan WhatsApp dan menggantikan self-team kepada website e-commerce Square di mana berlakunya secara otomatik di website. Dan seterusnya ialah cara untuk mengatasinya ialah lengkapkan diri dengan ilmu pengurusan keuangan. Contohnya pengurus syarikat Nestle sendirian berhad ini menambahkan lagi ilmu pengurusan dalam keuangan. Yang kedua ialah melakukan strategi pemasaran yang betul dengan menarik pelanggan. Yang ketiga ialah membuat seminar perniagaan. Ya, hal ini dapat meningkatkan motivasi pekerja supaya tidak putus asa ketika jualan merosot. Dan yang keempat ialah dapat wujudkan sistem pengurusan dalaman dalam masyarakat yang teratur. Contohnya, pengurus menetapkan dan membagikan tugas dalam menyelesaikan masalah perniagaan. Dan ini ialah teknik membuat keputusan. Yang kedua ialah debrief teknik. Debrief teknik ini ialah pengurus akan mengarahkan kepada pekerja untuk mencari masalah di mana setiap seorang akan diberikan borang soal selidek dan akhirnya keputusan tersebut dibagi kepada pekerja terus dibincangkan dengan lebih lanjut untuk mencari penyelesaian tersebut. Dan slide yang seterusnya ialah kelebihan pemasaran. Yang pertama ialah memenuhi keperluan pelanggan sasaran. Sebagai contoh, syarikat Nestle sendirian berhad membuat produk baru untuk memenuhi keperluan pelanggan. Yang kedua ialah dapat menjangkau ramai orang dengan meletakkan kedai di sebelah jalan raya. Yang ketiga ialah menjangkau pelanggan yang tidak menggunakan telepon, yaitu terdiri daripada orang tua. Pekerja di syarikat itu juga mengenal pasti masalah itu ialah dari segi pemasaran. Kelemahan pemasaran ialah suka untuk menghasilkan momentum walaupun memakan masa untuk membangunkan strategi pemasaran. Yang kedua ialah keputusan pemasaran yang salah apabila data tidak dianalisiskan dengan betul. Contohnya, pekerja tersebut kurang peka apabila membuat tugasan itu. Dan ini adalah slide terakhir. Cara mengatasi untuk ini ialah membuat tawaran yang berharga. Dengan adanya penawaran akan wujudnya menjadi strategi yang menarik pelanggan. Selain itu juga memberikan lebih banyak waktu juga dapat mengatasi masalah itu. Sebagai contoh, memberi kelepasan kepada pekerja untuk lebih berfikir dengan lebih aman. Akhir sekali ialah menukar strategi yang baru. Jika tidak dapat menggunakan strategi yang lama, kita juga dapat menukarkan dengan baru supaya dapat meningkatkan jualan. Itu saja daripada saya. Terima kasih.